Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Yang dikasihi Musi Ustaz Azri, dia pun malam ni ada kuliah betulnya, tapi dia mari sini. Yang dikasihi lagi dihormati Fadilatul Syekh Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Muhammad Radhi Uthman, Mudir Al-Jami'ah, Ustaz para pensyarah, Ustaz Ismail Batubara, ada lagi pensyarah lain, dan para pelajar sekalian. Saya tengok ni ramai pakai jubah ni elok-elok. Saya ni tak balik dari rumah lagi daripada pagi. Nak patah balik rumah saya jauh. Jadi pejabat saya di tengah antara rumah saya ke pejabat ke sini. Jadi minta maaf lah, saya masih pakai pakaian pejabat lagi. Datuk malam-malam ni pakai jubah, tak ada nak sarung jubah. Saya tahu bahawasanya ada indakum fursah kabirah atau kathirah lituqaddimul as'ilah fi fusulikum ad-dirasiyah. Ma'a dhalika ara anna mithlaha hadha al-liqa' يمنح لكم فرصة آخر يعني تقدم إلينا الإسلام مباشرة أو أي شكوى إذا أنتم تروا أن ذلك خير لكم. فأدا sahabat kita ni daripada Palestin. Baik. Saya dah cakap pada minggu lepas beberapa hal. Minggu ni saya akan cakap beberapa perkara juga. Lepas pada tu kita akan buka ruang pada perbincangan. Apa yang membezakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di Malaysia ini kita tahu ramai orang klaim bahawasanya mereka guna jenama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa asas yang menyebabkan kita dipanggil Ahli Sunnah wal Jamaah? Sudah pasti kerana kita tu ahli kepada sunnah itu. Sunnah itu ialah merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Kerana Al-Quran sunnah saja tidak berdiri, melainkan mestilah didahului dengan Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Taat ulil amri ni dia tak ulang dah, wa ati'ul ulil amri, dia pakai berpada dengan sebelum itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kerana taat kepada ulil amri muqayyad, terkait dengan taat pada Allah dan Rasul, tidak mutlak. Maksud kita boleh question ulil amri, why, kenapa awak suruh saya berdemikian. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Di atas individu Muslim wajib dengar dan taat kepada pemerintah, selagi mana ia tidak menyuruh kepada maksiat. Apabila ia menyuruh pada maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. So kita boleh question pemerintah, tapi kita tak boleh question Allah dan Rasul. Kita boleh mencari illah hukum, bukan mempertikaikannya. Kita boleh mencari hikmah, tapi kita tak boleh tanya macam iblis tanya, kenapa aku mesti sujud pada Adam? Tak boleh. Demikian juga perintah Rasul.
maka kita taat kepada Allah dan Rasul. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asas dia ni bukan yang Allah, Rasul dan ulul amr. Ulul amr ni di sisi majoriti ialah pemerintah yang mempunyai syaukah, yang menguasai bumi. Yang ni dia berkuasa. Dia bukan pemerintah kita rasa dia pemerintah. Dia memang memiliki syaukah. Dia memiliki kekuatan sehingga dia menguasai bumi, mentadbir dan menguruskannya. Dia jadi pemerintah. Kerajaan bayangan, dia tak boleh. Dia mesti the real government yang memerintah. Di sebahagian para ulama menambah, ulul amri bermaksud ialah ahli ilmu. Dan ini lebih cenderung al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia lebih cenderung meletakkan ulul amri ini ialah ahli ilm ataupun umara yang dilantik oleh Rasul, pasukan-pasukan yang dilantik oleh Rasul. Ini ada kajian khas para ulama tentang dimensi siasah dalam tafsiran al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tak apa, itu satu hal yang lain. Tapi saya nak menceritanya ialah, kalaulah ulul amr taat kepadanya terikat dengan taat Allah dan Rasul, demikian taat kepada guru, demikian juga taat pada ibu bapa, demikian juga taat kepada masyaikh, mufti ke, syekh besar ke, siapa ke, terikat kepada taat Allah dan Rasul, boleh dipersoalkan. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, hendaklah kamu ambil. Apa yang Rasul larang, kamu berhenti. Ini adalah asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kita lihat mudah, tetapi kadang-kadang bila nak laksana dia tak mudah. Saya akan buat contoh. Asas kita kena ingat, kita ni dalam beragama Allah dan Rasul, rujukan kita. Dia kata al-marji'iyatul ulia, rujukan yang paling tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lintah ke depan, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maka jika ada pertembungan pendapat, rujukannya ialah Allah dan Rasul. Ahli sunnah dia tak akan kata, tapi syekh saya kata, setelah ada qala Allah, qala Rasul. Melainkan qala Allah dan qala Rasul itu tidak boleh dipahami oleh kita ataupun mempunyai pemahaman yang mesti dirujuk kepada ahli zikr. Kita kena rujuklah. Di situ datangnya kepentingan ilmuwan, kepentingan mazhab, kepentingan tokoh-tokoh ilmu. Perlis tak nafikan mazhab, tapi kita tidak menerima ta'assub mazhab. Mazhab penting sebagai khazanah ilmu. Ia bukan terbatas pada 4 yang besar. Juga mazhab dalam Islam ni ramai lagi. Al-Auza'i, Al-Thawri, ramai lagi mazhab-mazhab yang besar, dan mereka mempunyai fatwa-fatwa mereka yang dirujuk. At-Tabari, ramai lagi. Maka dengan itu, kita dalam kerangka pemikiran kita Allah dan Rasul. Ini hujah. So, kita nak dengar apa qala Allah, qala Rasul. Kadang-kadang semalam siapa dengar semalam saya cakap tajuk apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi, semalam saya sentuh. Imam Mahdi kalau dalam sejarah ramai orang mengaku Imam Mahdi. Ada yang mengaku Imam Mahdi tu orang bermimpi pula kata dia Mahdi. Tapi dia bukan Mahdi. Maksudnya mimpi taklah jadi hujah. Semalam saya sebut tentang Ibnu Turmat, Muhammad bin Abdullah Al-Barbari Al-Harghi, Maghrib, tahun 500 lebih Hijrah.
Hebat. Ibn Khaldun, saya beritahu, Ibn Khaldun tu tak terima hadis Mahdi, tapi terima Ibn Turmat sebagai Imam Mahdi. Dia membunuh manusia dalam satu malam je 70,000 orang yang menolak kemahdian dia. Berjaya menegakkan kerajaan yang memerintah 150 tahun lamanya, iaitu Daulah Al-Muwahhidin. Ni besok belajar-belajar ni akan belajar dalam sejarah Murabitin, Muwahhidin, kerajaan-kerajaan yang wujud dalam sepanjang sejarah umat Islam. Memerintah Libya, Tunisia, Andalus. Tapi ada orang terima dia sebab apa? Di atas tipu helah dia. Kononnya malaikat bersuara daripada telaga. Macam-macam. Sebab apa? Sebab rujukan mereka hal-hal itu. Bukan sedikit, ratus ribu orang yang terpengaruh. Sedangkan kalau rujuk hadis Mahdi, macam saya bagi tahu, Mahdi mesti zaman Mahdi ada Isa, ada Dajjal. Banyak dalam sejarah begitu manusia merujuk selain daripada Quran dan Sunnah, akhirnya mereka tersasul. Ramai zaman sekarang pun dia pergi tengok guru tu, kalau dia ahlu sunnah, dia punya cara untuk nak bagi orang beragama, dia akan mendahulukan kitab dan sunnah. Kalau dia bukan ahli sunnah, dia akan bagi kempen kita macam lain. Jangan main. Dia ni guru besar ni, syekh besar. Dia tengok kita, dia tahu apa yang ada dalam jantung kita. Boleh berjalan atas ayak, masuk kedai orang tak perasan, ambil lah kan. Ini semua cerita-cerita yang bukan manhaj ahli sunnah. Logik ahli sunnah ialah logik kitab dan sunnah. Sa'id bin Musayyib, satu hari dia tengok satu orang selepas terbit fajar salat. Sebelum subuh kita salat berapa rakaat? Sebelum kita sembahyang subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ada satu hamba Allah ni, dia salat banyak rakaat. Ni dalam Musannaf Abdul Razzaq dia sebut. Al-Baihaqi juga meriwayatkan perkataan ni. Dia kata salat banyak rakaat, sujud banyak. Sa'id bin Musayyib tengok dia. Kata Sa'id bin Musayyib, semayang apa ni? Banyak macam ni. Nabi tak semayang macam ni. Dia kata kepada Sa'id bin Musayyib, yu'adzibuni Allahu 'ala as-salah. Tak kala Tuhan nak azab aku sebab aku semayang. Bukan aku buat maksiat, aku buat apa? Semayang. Macam ramai orang kata kan, bukan aku buat maksiat, aku semayang. Dia tanya, yu'adzibuni Allahu 'ala as-salah. Adakah Allah akan azab aku di atas sebab aku salat? Walaupun tak betul dengan hadis, tapi aku solat, bukan aku buat maksiat. Kata Sa'id bin Musayyib, la, walakin yu'adzibuka ala khilafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak, Allah tak azab kau sebab solat, tapi Allah azab kau sebab menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kadang-kadang kita orang tak faham. Kan? Tak kala baca pun Quran pun Tuhan nak kata salah pula. Bukan salah tu sebab baca Quran. Macam orang baca Quran masa sujud ke? Baca Quran masa rokok ke? Quran, semayang, Quran lagi. Logiknya tak salah. Tapi bukan di situ tempat bacaan Nabi. Bukan soal baca Quran, tapi soal khilaf
kepada khilaf Rasulullah, menyanghihi Rasulullah. Sebab itu saya sering sebut dalam ceramah ni, merata daripada muda sampai dah tua macam ni, apa yang disebut oleh Abu Nu'aim dan Hilyah, disebut oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam. Bila satu orang tanya Imam Malik, di mana aku patut berihram? Kata Imam Malik, min haith ahrama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihram di tempat yang Nabi berihram lah. Orang Imam Malik, imam di mana? Imam Malik di mana? Imam Malik di Madinah. Imam Malik ni imamu Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah. Dia duduk di Madinah. Tak banyak kembara dia. 700 guru-guru besar dia Madinah belakang. Ada fadilat Imam Malik ni, alim Madinah. Jadi Imam Malik kata, min haith, min ain ahram an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani di mana yang Nabi berihram. Orang Madinah di mana? Kita siapa pernah pergi umrah? Siapa pernah umrah sini? Ada pernah pergi umrah? Cuba angkat tangan. Tak ada. Kita di Bir Ali, Zulhulaifah. Kata Imam Malik di sana, apa dia kata? Tak. Dia nak mulakan ihram di Masjid Nabi. Sekarang ni kalau kita pergi kat situ Zulhulaifah, kita akan tengok ada masjid besar, cantik. Dulu tak ada apa, zaman Nabi kosong macam tu. Kawasan tu. Dia ni kata, ihramlah di mana tempat dia nak ihram di Masjid Nabi. Masjid Nabi ada fadilat, semayang di Masjid Nabi, dekat dengan maqam Nabi, kan? Dia ihram di maqam Nabi. Kata Imam Malik, la taf'al, inni akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, kerana aku bimbang ditimpa padamu fitnah. Dia kata, fitnah. Fitnah apa? Bukan aku buat salah apa. Aku pergi ihram di Masjid Nabi, tempat yang lebih afdal daripada Bir Ali. Kata Imam Malik, ay fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنت تفهم كلامي هذا الشيخ؟ هذا واضح ولو بكلمات ماليزية تفهم برضو؟ طيب boleh. أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apakah fitnah yang lebih besar, kata Imam Malik, daripada engkau menganggap dirimu dapat melakukan satu kelebihan yang Rasul itu kurang daripadamu. Itu isunya, bukan isu amalan. Tapi isunya seakan-akan Nabi ni jadi kurang daripada kita. Itu yang dilihat oleh Imam Malik. Sedangkan kata Imam Malik, aku mendengar Allah berfirman,
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Surah Nur. Jaga-jaga orang-orang yang menyanggahi titah perintah Rasul, nanti ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpa pada mereka azab yang pedih. Ini bukan kita bercakap tentang orang lain, tapi kita bercakap tentang diri kita. Bila kita nak mengamalkan agama, kita kata, oh Nabi buat macam ni, no? Kita kena buat better than Nabi. Tidak ada yang better than Nabi. Melainkan dalam bab yang Nabi beri kelonggaran. Tu pun ulama tak kata better than Nabi. Dalam mazhab jumhur ulama, umpamanya semayang malam masna 2 rakaat. Nabi, oleh kerana Nabi sebut macam tu, Nabi tak limitkan, walaupun Nabi salat tidak lebih daripada itu. 11 Nabi salat, dan riwayat 13 baginda salat. Tapi kata Aisyah, la tas'al an husnihin wa tulihin, jangan kamu tanya tentang eloknya semayang tu, panjangnya semayang tu. Tapi Nabi bagi kelonggaran, itu cerita lain. Tapi apa yang Nabi telah set di dalam amalan agama, kita cenderung untuk menerima yang itu. Walaupun mazhab, pandangan, aliran mungkin berbagai-bagai, tapi kita mentafdilkan apa yang merupakan sifat asal daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tu, saudara-saudara lihat diperoleh, mungkin ada berbagai-bagai pendapat orang, tetapi kita tafdilkan yang itu. Dia kata walaupun tak ada dalam amalan sunnah, tapi ulama ada yang kata boleh, tak apalah. Yang dia kata boleh, pendapat dia. Tapi yang tu mungkin boleh, tapi kalau ikut Nabi tentu dah boleh. Kalau balik berdiri kita di hadapan Allah Azza wa Jal di akhirat kelak, kita tak susah hati. Pasal apa awak buat macam ni? Pasal macam tu Nabi tinggal. Atau kita memang Nabi buat macam lain, ya Allah, tapi aku cuba buat macam lain kerana rasa yang macam lain ni lagi elok. Payah juga tu. Payah. Pasal ni agama. Kereta tak apa, naik motor tak apa, itu kehidupan kita. Agama ambil set yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut ni pada pelajar, faham ke? Bagaimana kita nak membentuk cara fikir kita dalam hal ini. Kita diperoleh, kita tak kata, oh selain daripada ini ialah pandangan yang sesat. No. We never say that. Kita tak kata itu. Kita kata, lakin hadha huwa ikhtiaruna. Ini yang kita pilih. Hadha ma nufaddiluhu ala ghairihi. Ini yang kita lebihkan di atas yang lain. Bila kita tahu bahawasanya rujukan kita ialah Quran dan Sunnah, tapi Nabi ini dah tak ada dengan kita. Betul tak? Macam mana Quran tak apalah, alhamdulillah Allah kurniakan. Orang Islam ni di timur dan di barat, Quran mereka hanyalah satu. Kita tak macam agama lain. Sorry lah, hari 2-3 hari ni orang bincang pasal Christianity dan seumpamanya. Christians ada many versions of Bible. Banyak versi Bible ada. Bukan Injil aja, Anajil, Injil. Tapi orang Islam, Injil Isa
satu je. Tapi saya cerita yang berada di pasaran ataupun di kalangan mereka. Ada yang pakai King James version, ada yang macam-macam pakai. Tapi kita Quran di Malaysia, di Arab Saudi, di Mesir, di Syria, di Jordan, di Afrika, di India, orang Islam berbeza pandangan, berbeza mazhab, berbeza aliran kepahaman, tetapi Quran kita apa? Satu. Ini juga saya nak ingatkan pada pelajar, sebab itu bila kita quote ayat Quran ialah yang teks dalam bahasa Arab. Yang terjemahan itu bukan Quran. Sebab itu kita kena bubuh dalam kurungan apa dah? Maksudnya, terjemahannya. Kerana terjemahan ini berbeza-beza antara satu penterjemah dengan penterjemah yang lain. Kalau non-Muslim yang dia tak faham, mungkin dia tanya kita, kenapa you orang pun ada banyak penterjemah, Yusuf Ali lain, ini Sahih International lain, ini banyak-banyak lagi lain-lain macam-macam ni. Kita kata itu bukan Quran. Itu apa? Terjemahan. Tapi the original Quran, Quran yang asal dalam bahasa Arab, yang tu hanya ada satu Quran saja. Ada qiraat yang berbeza-beza dalam sedikit dalam bacaan qiraat, naam, tapi Quran tetap yang sama. Mungkin panjang pendek, sebutan, bunyi, tapi Quran itu je Quran. Mungkin ahli di Maghrib, terutama mereka dalam mazhab Malik, di Afrika dalam qiraat mengutamakan qiraat Warash, dan kemudian mereka mempunyai perbezaan-perbezaan dalam sedikit dalam bentuk tulisan, tapi Quran yang sama. So orang Islam tidak ada disputation, tak ada isu masalah Quran. Kerana Quran Allah pelihara sejak zaman Nabi Muhammad sampai kita, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan kami memeliharanya. Ada sampai yang nak berselisih orang Islam bukan tentang teks Quran, tapi tentang tafsiran Quran. Yang ni faham macam ni, yang ni faham macam ni, itu cerita lain. Cumanya satu masdar yang lain, satu reference yang lain selain pada Quran dan satu lagi apa? As-Sunnah. Itu saya telah cerita, ada perbezaan pandangan ulama di antara maksud sunnah dan hadis dan seumpama. Itu tak apa, itu satu bincangan yang lain. Dalam konteks sunnah, dia tidak terpelihara seperti Quran. Dia terpelihara juga, tapi dia tak ada dalam satu buku, ni semua sunnah-sunnah yang telah terpelihara. Dia tak. Dia terpelihara dengan takdir Allah melalui jahabis ulama al-hadis, ulama-ulama hadis. Mereka telah memelihara dengan meletakkan satu ilmu yang besar, iaitu ilmu sanad, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu naqd al-mutun, ilmu mengkritik matan, ilmu rawi, ilmu sanad. Banyak rangkaian dia tu. Sebab 1400 tahun antara kita dan Nabi, macam-macam orang boleh buat cerita. Penjual terung jual terung, hak jampi pun jampi, hak macam-macam yang Syiah dengan Syiahnya, dengan berbagai-bagai mazhab, semuanya akan gunakan qala Rasulullah. Sahabat tak tipu. Sahabat dia panggil dalam ilmu dia panggil udul. Yakni adil, tidak menipu hadis. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kata Al-Khattabi sebelumnya, kata Ibn Hajar selepasnya,
was-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah wa adalatuhum bi ta'dilillahi wa rasulih. Sahabat itu kesemuanya adil, yakni tak bohong tentang hadis. Dan keadilan mereka itu, yakni sifat adil mereka dalam menukilkan riwayat, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul dengan nas yang banyak. Muhammad dan Rasulullah, macam-macam lagi. Oleh kerana lama antara Nabi dan kita, menyebabkan ramai orang menipu. Para ulama sejak zaman sahabat terpaksa tanya, orang tahu kata, hang ambil hadis ni daripada siapa? Kata Ibn Abbas dalam siapa yang baca Sahih Muslim, dalam muqaddimah tu Sahih Imam Muslim bagi muqaddimah tentang hadis, tentang riwayat. Kata, kunna marrah idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi a'yunina. Kami dulunya bila dengar orang kata qala Rasulullah, semua mata kami tertumpu kepadanya. Telinga kami halalkan padanya. Untuk apa? Nak dengarlah qala Rasulullah. Falamma rakiban nasu as-sa'ba waz-zalul, apabila manusia sudah bercampur baur dengan macam-macam cerita ni, kata dia, lam na'khudh illa mimman na'rif. Lam na'khudh minan nas illa ma na'rif. Kami tidak lagi mengambil daripada manusia melainkan apa yang kami tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula para ulama kena cek hadis, periksa hadis. Kata mereka, kata Muhammad ibn Sirin, ni meninggal 110. Muhammad ibn Sirin kata, lam yakunu yas'alu 'anil isnad. Dulu kami tak tanya pun sanad. Kalau Abu Hurairah kata qala Rasulullah, ya Allah terima. Walaupun ada bab dia panggil marasilus sahabah, mungkin Abu Hurairah tu tak dengar daripada Nabi pasal dia masuk Islam lewat, tetapi dia mendengar daripada sahabat yang lain. Mungkin Ibnu Abbas tidak mendengar daripada Nabi sebab dia muda lagi. Masa Nabi wafat dia masih budak lagi. Tapi kita anggap dia mendengar daripada sahabat yang lain. Idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi a'yunina. Kami terus nak dengar dia. Tapi bila ada bercampur, kata Muhammad ibn Sirin, lam yakunu yas'alu 'anil isnad. Dulu tak tanya pasal sanad. Qala Rasulullah, mari Sayyidina Umar, mari Abu Bakar, mari semua sahabat apabila berucap qala Rasulullah, kana Rasulullah, terus qala an Alqamah bin Waqqas qala sami'tu Umar bin Khattab 'ala al-minbar yaqul qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Kata Alqamah bin Waqqas, aku mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar, dia menyatakan innamal a'malu binniyat. Orang tak tanya Umar, ya Umar, betul ke aku dengar sendiri? Sebab adil. Tapi kata Muhammad ibn Sirin, falamma waqa'al fitnah, apabila berlaku fitnah, ini bukan kalangan sahabat, penyokong Ali, orang-orang yang mula menggunakan nama Nabi, qalu sammu lana. Siapa ngaji hadis? Siapa kuliah hadis ni? Sammu lana rijalakum.
Beritahu kepada kami rijal kamu. Rijal sini siapa? Rawi kamu. Siapa yang riwayat ni? Ambil mana hadis ni? Jadi di situ datangnya, hadirnya tujuan sanad. Sammu lana rijalakum. Fayunzar ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wal yunzar ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dilihat kepada ahli bid'ah, ahli sunnah, diambil hadis mereka. Dilihat kepada ahli bid'ah, ahli bid'ah. Ini bukan perlih kata ni. Muhammad ibn Sirin kata. Tidak diambil hadis mereka. Maka bermulalah zaman kemudian itu mempunyai satu tanggungjawab lain selain daripada mentaati Allah dan Rasul, mengikut titah perintah Allah dan Rasul, nak memastikan betulkah Rasul kata, betulkah ada dalam hadis. Sebab ada Syiah, ada pengikut ni, Abdullah bin Sabah, ada Zuhad, ada Rawafid, ada macam-macam yang membentuk mereka hadis-hadis. Ada pedagang, ada apa, ada kaum zuhud. Sehingga kata Ibn Salah dalam Muqaddimah Ibn Salah yang mengaji hadis ni, mengaji Muqaddimah, antara kaum yang kuat buat hadis palsu ni, kaum yang sibuna ila zuhud, yang menyandarkan diri kepada zuhud. Zuhud ni soleh, bagus. Bukan zuhud tak bagus, bagus. Imam Ahmad ada kitabuz zuhud, bagus. Tapi dia tengok tak ramai orang baca Quran, kita kena buat hadis fadilat surah sikit. Maka hadis fadilat surah banyak. Ada yang sahih, tapi banyak juga yang tidak sahih. Nuh bin Abi Maryam yang dikenali dengan Nuh al-Jami', jama'a kulli syait illa sidq. Dia menghimpunkan semua benda. Jami' ni himpun. Dia menghimpun semua benda melainkan benar, bercakap benar. Dia tidak bercakap benar. Dia tidak bercakap benar. Kenapa dia cakap benar? Dia reka hadis. Kalau tanya dia, niat dia bagus. Sebab apa dia kata? Orang duk baca kitab Maghazi, orang dah banyak duk baca kitab sirah ya. Bila nak baca Quran, buat fadilat Quran. Quran tu ada fadilat dah, surah semua, tapi dia buat yang reka. Isra' dan Mi'raj, Al-Isra' wal Mi'raj. Orang Islam beriman tentang wujudnya Isra' dan Mi'raj. Mi'raj, Isra' disebut dengan jelas dalam Quran. Surah apa? Surah Al-Isra'. Dikenali juga dengan surah apa? Bani Israel. Subhanallazi asra bi'abdihi. Jelas. Dan disebut dalam hadis, dalam isyarat-isyarat ayat yang lain, Nabi Mi'raj. Tak ada maksud. Berapa hari bulan? Tak tahu. Di Malaysia, mereka pilih 27 Rejab. Tapi dari segi pembuktian sejarah itu tidak begitu kukuh. Bukan Isra' Mi'raj itu tak ada. Tapi tarikh tu bila? Kemudian mula dia tambah, pada malam Isra' Mi'raj Nabi jumpa yang ni, perempuan tergantung bawah dada dia, kaki naik atas, kepala turun bawah, jenis perempuan tak pakai tudung. Lepas tu tengok dunia, umur dah tua, bongkok 7, itulah dunia. Isra' Mi'raj tu ada, tapi cerita-cerita ni tambahan yang tidak sahih. Bukan menafikan Isra' Mi'raj. Bila orang yang tak faham dan bidang ni, dia kata puak-puak ni Isra' Mi'raj pun tak percaya. Bukan kita tak percaya Isra' Mi'raj, tafsil cerita tu dia memerlukan nas, sebab kita tak jumpa Nabi.
Kalau kita jumpa Nabi senang tak ya Rasulullah? Malam tu Rasulullah nampak apa? Senang. Lau kana bainana, kalau Nabi dah di kalangan kita, senanglah. Tapi Nabi tak ada. Yang ada ialah hadis-hadis Nabi SAW untuk kita rujuk. Dan sebab itu maka pentingnya sanad. Ni ada kuliah hadis nanti masuk. Nak kena kaji rawi daripada fulan kepada fulan, tujuannya untuk tahu sahih dan tak sahih. Ada orang zaman ni dia kata depa ni mengaji tak ada sanad. Kita habaq sanad tu bukan tujuan syok-syok. Sanad tu tujuan untuk membuktikan kesahihan matan. Setengah orang dia habaq dia ada sanad. Kalau pelajar-pelajar pergi rumah saya pun di dinding rumah saya penuh juga dengan sanad. Sanad Waliullah Dehlawi lah, sanad sampai Kausari punya sanad. Semua sanad ada macam-macam. Sanad hak Madinah, sanad apa. Tapi sanad itu bak kata Ibnu Salah untuk berkat dia. Kalau nama kita masuk dalam sanad tu, dhaif hadis tu. Betul tak? Tak layak kita nak jadi rawi hadis. Kena rawi hadis memerlukan kualiti yang hebat. Berpadalah dengan sanad Bukhari, sanad Muslim. Kerana buku-buku itu telah dibukukan dan kita yakin itulah buku Bukhari, dan ulama dah sepakat yang inilah teks Bukhari, inilah teks Muslim. Ada perbezaan naskhah satu dua tempat, perbezaan itu benar-benar teknikal yang diselesaikan dalam ilmu manuskrip. Okey. Jadi ini kerja kita. Iaitu kerja apa? Orang yang mengaji di KUIPS ni tak boleh tengok ada hadis yang forward. Kena cek dulu, betul ke hadis ni? Kalau tidak, macam-macam. Manusia suka buat hadis. Manusia ni dia pelik. Orang nak guna nama Nabi ni macam-macam. Pasal kalau guna nama dia tak laku, dia guna nama Nabi. Macam saya pernah sebut banyak kali. Hatta berkelahi sama-sama mazhab pun guna nama Nabi. Itu yang dulu selalu saya ulang. Bila Imam Syafi'i muncul dengan segala keilmuan dia, tak ada masalah apa. Semua imam-imam yang 4 ni imam yang hebat. Abu Hanifah dengan segala kehebatannya, dia satu-satunya imam yang bukan orang Arab dalam fiqh, daripada yang 4 ini di keturunan Farsi. Dari segi ilmu hadis, Abu Hanifah bukanlah tidak ada ilmu dalam hadis. Dia ambil ilmu dia Hamad bin Abi Sulaiman. Tapi dari segi ilmu hadis secara perbandingan, tidaklah Abu Hanifah itu seperti Imam Ahmad atau Imam Syafi'i rahimahullah, tidak juga seperti Imam Malik. Tapi dia dari segi ahli qiyas, dari segi ilmu, mengambil ilmu daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Ali bin Abi Talib, pemuda ini, yakni Abdullah bin Mas'ud, telah memenuhi Iraq dengan ilmunya. Tak ada masalah apa. Tapi bila politik, bila pengaruh agama dah nak jadi macam politik, dah mempengaruhi orang besar dan seumpamanya, orang pengikut Abu Hanifah apa semua ni, dia tak selesa bila jumpa muncul tokoh-tokoh baru. Bukan Abu Hanifah yang tak selesa, mereka. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari, dia macam sedikit, kita rasa macam sedikit terasa dengan cara layanan pengikut-pengikut Abu Hanifah kepada dia. Sehingga kadang-kadang dalam sebutan dia tidak highlight sangat nama Abu Hanifah dalam sahih dah. Imam Malik, Imam Syafi'i, bila tengok Imam Syafi'i berkembang dengan pengaruhnya, dia kata, dia buat hadis palsu. Sayati ala ummati rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa adarru ala ummati min iblis. Hada kadzab. Akan datang kepada umatku satu orang namanya Muhammad bin Idris, dia lebih bahaya kepada umatku daripada iblis. Ni yang ambil potongan ni, jangan ambil separuh pula. Dia lebih bahaya pada umatku daripada iblis. Ini hadis palsu. Dibuat oleh orang agama kerana
takut pengaruh mazhab lain muncul. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa sirajun munir. Akan ada dalam umatku satu lelaki nama dipanggil Abu Hanifah, dia adalah apa? Cahaya yang menerangi. Pelita. Palsu. Mari Syiah, Fadilan Ali. Mari sebagian pengikut Sufi melampau, perjumpaan dengan Khidir. Macam-macam lagi. Sebab tu Nabi kata, bila ditanya oleh Huzaifah, hal ba'da dzalika syarru min khairin? Adakah selepas kejahatan itu akan ada kebaikan? Naam, kata Nabi, walakin fihi dakhan atau fihi dakhal dalam riwayat. Ya, tetapi ada dakhan, ada kekeliruan. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadiyi. Kaum yang akan bersunnah bukan dengan sunnahku dan berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Ini menyebabkan tanggungjawab ahli-ahli ilmu ini untuk apa? Membawa ilmu yang maklumat yang sahih. Sebab tu di Kuib sini hadis-hadisnya hendaklah disaring. Hadis-hadis yang sabit menjadi hujah. Hadis-hadis yang dhaif boleh dijadikan sebagai dalam bab tarhib dan targhib, bab menggalakkan, kita okey. Itu mazhab jumhur. Hadis-hadis dhaif boleh untuk menggalakkan dengan syarat ia bukan terlalu dhaif. Dia bukan terlalu dhaif, dhaif yang teknikal. Tidak ada padanya rawi yang kadzab, matruk. Ini Yusuf belajar dalam bidang hadis. Kemudian dia yandarij tahta aslil am, berada di bawah satu asas yang memang ada. Sifat solat tu 2 rakaat tu memang dah ada. Solat duha memang dah ada. Mari pula fadilat solat duha, hadis yang dhaif boleh dibaca untuk menguatkan semangat kita. Tapi tak boleh dibagi orang rasa macam hadis ni macam hadis sahih. Tapi kita baca nak bagi semangat. Mana tahu kod dia sahih. Rawi itu sikit ada masalah teknikal. Ini peranan siapa? Peranan ni pelajar-pelajar sini. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, kata Nabi. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang adil ni. Mudah-mudahan. Amin. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilil jahilin. Hadis riwayat Al-Adi Imam Ahmad diriwayatkan ramai dalam riwayat ini, disahihkan oleh Ibn Qayyim. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang yang amanah untuk bawa ilmu ni. Apa dia? Membersihkan daripada ilmu ini tahrifal ghalin, penyelewengan orang yang melampau. Macam mana? Kuat agama, nak agama tapi melampau. Kafirkan orang, ibadah dah melampau-lampau, tinggalkan anak isteri, tak pedulikan dunia ini. Pasal apa? Kononnya hanya nak beribadat ataupun berlebih-lebih dalam beribadat ataupun melampau sampai menghukum orang lain. Wantihalal mubtilin, benda yang tak agama dijadikan agama. Ni peranan orang ilmu ni nak kena buang. Wa ta'wilal jahilin, dan takwilan orang-orang yang jahil. 3 tugas yang dibuat oleh udulul ilm, yang dibuat oleh ahlul ilm al-udul, ahli-ahli ilmu yang adil.
Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Orang-orang yang adil ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka. Maka sebab itu di dalam pengajian di Kuib sini dia titik beratkan soal ini. Tafsir yang betul mengikut manhajna akan tafsir apa? Bil ma'thur. Satu lagi tafsir apa? Bil ra'yi. Kemudian tengok tafsir, kemudian tengok hadis. Sebelum nak tengok hadis, pastikan tasabut dulu hadis tu dari segi riwayatnya, barulah mari kepada peringkat nak menafsirkan ataupun memahami teks hadis. Dah sahih dah hasan dah, baru kita, ataupun daif dalam kadar-kadar tarhib dan targhib, barulah kita boleh nak pergi kaji makna dia. Kaji dari segi lurah, kena tahu pengetahuan lurah. Sebab tu kita minta supaya bahasa Arab di Kuib sini dikuatkan. Ni saya kempen Kuib sini pasal video ni ditengok seluruh Malaysia live. So mereka pun hantar anak-anak My Kuib lagi. Kita pensyarah-pensyarah Kuib sini ramai orang Arab. Ada daripada apa? Mesir. Daripada mana lagi? Nigeria lagi. Datuk. Yaman. Macam-macam lagi. Wa indana aidan tullab al-Arab. Kan? Min Palestin. Wa min ain kaman? Yaman. Wal buldan al-Islamiyah غيرها يأتون إن شاء الله قريبا. والجزائر أيضا نرحب بهم ونرحب بأهل ماليزيا أن يرسلوا إلينا أبنائهم. Hantar anak-anak mereka mari ke kita, InsyaAllah, dengan keupayaan MAIPS, dengan zakatnya, dengan apa, membayai ilmu ini. Masyaikh Dr. Al-Fadil Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Radhi Osman ada di depan ini sebagai mudir, rektor universiti. Ini yang kita harap daripada universiti ini. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Kemudian setelah kita tahu itu, baru datang kepada memahami nas hadis, maqasid hadis, apa yang Nabi sebut, apa yang maksud di sebalik yang disebut, apa yang tersurat, apa yang tersirat. Itu peranan fuqaha, peranan syurah hadis. Maka di situ akan ada khilaf mazhab, perbezaan pandangan. Kita mengiktiraf dan meraihkan perbedaan-perbedaan itu di dalam bidang ilmu. Tapi mestilah semuanya sumbernya kitab dan sunnah. Tak boleh sumbernya mimpi. Pasal apa? Malam tadi syekh saya dah mimpi. Yang tu kita tak mau. Yang ni kita tak main kat sini. Yang ni kita suruh dia pergi main jauh sikit. Setelah kita tahu nas, kemudian kita berbeza. Fulan kata ana amilu ila ma dhahaba ilaihi Malik wa hadha yamilu ila ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Hadha la bas. Khilaf mawjud منذ قديم. كان مكان في قديم الزمان الخلاف موجود بين المسلمين. Tak ada masalah. Khilaf tak apa. Tapi khilaf di atas nas ilmu di kalangan imam-imam yang mu'tabar. Syafi'i, Maliki, Malik, Auza'i, mazhab Umar bin Khattab, mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab imam-imam, tidak ada masalah. Ini yang saya selalu sebut dunia ilmu yang kita harapkan berada di universiti ini. Panjang saya ni. Okey. Saya tengok depa tuan ayak tu. Jadi sebelum saya berhenti di sini, kita buka sesi kalau ada siapa yang nak tanya apa. Selepas daripada tu kita akan tutup insya-Allah. Ada sesiapa nak timbulkan apa-apa persoalan? Ya, sila. Ya? Sila.
Kalau saya tak boleh jawab, saya suruh Fadil Dr. Radhi dah ada. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya Syafiq daripada Kuala Lumpur. Jika dirujuk dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis, Islam di Perlis mengikut ataupun berlandaskan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi yang saya faham di sini, mazhab fiqah ataupun mazhab akidah mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang saya faham. Jadi perkara ini berbeza dengan negeri-negeri lain di mana saya tak pasti secara officialnya memang majlis agama di negeri-negeri lain itu mengatakan mazhab akidah mereka adalah berdasarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya tak pasti itu adalah official pada majlis agama negeri lain ataupun hanya dakwaan-dakwaan yang tak ada asas. Jadi saya ada sahabat saya yang non-Muslim, yang mana sahabat saya ni dia katakan macam mana Islam ni dia boleh berbeza pula dari sudut akidah, dan sahabat saya ni dia Kristian. Dan mana Kristian ni dia ada mazhab Ortodoks, Katolik dan sebagainya. Dan adakah Islam ni juga ada perbezaan dari sudut akidah ini, dan adakah disebabkan perbezaan ini hanya sekadar di atas penamaan ataupun memang wujud daripada segi pengamalannya atau bagaimana Doktor? Okay, terima kasih. Perbezaan ini yang pertama ialah perlu letak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah itu luas boleh ditafsir. Ada beberapa negeri kebelakangan ni mereka nak limitkan kepada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kepada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Cumanya saya nak sebut ringkas lah kan. Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, mereka datang pada kurun yang 4, yang masuk kurun kelima, Abu Mansur. Mereka ini selepas daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, selepas daripada Imam Malik, selepas daripada Abu Hanifah sendiri, selepas daripada sahabat-sahabat. Saya tidak menafikan tentang peranan mereka juga di dalam menghadapi kancah pergeseran pemikiran akidah pada zaman mereka. Mereka ini muncul rentetan cabaran mazhab Al-Mu'tazilah. Dalam usaha nak menjawab Mu'tazilah, muncullah tokoh-tokoh ini. Ini panjang cerita Abu Hasan Asy'ari, dia dengan Pak Mentua dia, Ali Jubai dan seumpamanya. Yang ini saya tak mau panjang, tapi saya nak cerita ringkas di sini. Sebahagian yang mereka jawab itu memanglah seperti yang dijawab oleh imam-imam yang sebelum daripada itu. Abu Hasan Asy'ari sendiri ada buku dia Al-Ibanah, ada Maqalat Islamiyin, tulisan dia. Tidaklah banyak jauhnya. Ada beberapa isu yang orang sandar pada mereka, terutama isu di dalam masalah mentakwilkan ayat-ayat al-mutasyabihat. Inilah yang menjadi isu yang memecahkan tentang antara mereka jadikan dua sekolah. Satu dia panggil sekolah Hanabilah, iaitu Hanbali, Imam Ahmad. Satu sekolah Asy'ariyah, iaitu sekolah Abu Hasan Asy'ari. Dan kemudian diikuti dengan Abu Mansur. Tetapi saya nak beritahu, semua orang kata ini puncanya daripada kemudian mari Syekh Ridha, Batu Saudi, lepas itu Ibn Taymiyah, sebelum daripada itu Ibn Taymiyah, kemudian Ibn Qayyim. Tak. Ini khilaf qadim. Lama. Saya sebut, pernah saya sebut dah sini. Al-Imam Ibn Abdul Barr. Siapa ni pelajar, ingat. Dia dengar lama-lama, dia ingatlah nama Imam Ibn Abdul Barr. Ini alim dalam mazhab Malik. Dia mensyarahkan Muwatta' Malik, kitab dia At-Tamhid. Al-Imam Ibn Abdul Barr, dia sebelum 200 tahun sebelum Ibn Taymiyah. 200 lebih tahun. Dia adalah orang yang menentang takwil. Dan kerajaan Al-Murabitin ialah kerajaan yang di atas mazhab tidak takwil di Andalus. Ini tak ada kena-mengena dengan cerita moden ni. Dia menulis dalam At-Tamhid, dia memberitahu
Pasal orang kata kalau Tuhan turun duduk di atas arasy atau turun daripada langit, maka Tuhan ni macam manusia lah, boleh turun. Ibnu Abdul Bar dan ramai lagi jawab dia, sebab kalau kamu kata macam tu, kamu yang sebenarnya khayal Tuhan macam manusia. Turun Tuhan tak macam turun manusia. Melainkan bila kamu khayal Tuhan macam manusia, sebut perkataan turun, kamu sangka dia turun macam manusia. Dalam bahasa Melayu dah mudah lah. Kita sebut apa? Muka pintu. Kita tak kata pergi kat muka pintu. Kita mana hidung dia? Muka pintu bukan muka orang. Tapi kalau kita khayalkan pintu macam orang, kita akan tanya mana hidung dia lah, mana misai dia, mana mata dia. Kalau kita tak khayalkan dia sebagai orang, Allah sebagai macam manusia, kita tak tanya kalau dia turun bila dia naik. Kalau dia ada arash, bertinja dia bertempat. Saya bukan masalah nak sokong mazhab mana, tapi saya nak cerita khilaf ni. Saya tambah sebab saya kata, kalau Allah wujud bila makan, itu menjadi asas. Allah ada tidak bertempat kerana tempat diciptakan oleh Tuhan, masakan Tuhan memerlukan apa yang dia cipta, tempat. Saya nak tanya, apa hukum orang yang kata Allah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar? Allah mengutuskan, kemudian Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad. Atau pada sebelum itu dia telah mengutus, kemudian Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengutuskan Nuh. Kemudian itu telah memberikan Allah, mengaitkan zat Allah, orang putih panggil the essence of God, zat Allah dengan masa. Ni siapa yang mengaji SPM dia tahu, ada dua benda, time and space, betul tak? Tempat dicipta oleh Allah, masa pun dicipta oleh Allah. Kalau kita kata Allah itu buat ni, kemudian Allah, kita kaitkan Allah dengan masa, kita kaitkan Allah dengan makhluk. Masa tu makhluk. Wal asr, wal fajr, wal duha, wal lail. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa. Pasal masa tu makhluk dia. Kalau kita tak boleh kaitkan dia dengan tempat, siapa yang kait dia menjadi kufur, siapa yang mengaitkan dengan masa, apa bezanya? Faham maksud saya? Faham tak? Maka kita kata, laisa kamislihi syai'. Dia telah kama yasifu nafsahu, seperti mana dia telah mensifatkan dirinya. Kita cerita ya, kita kata laisa kamitslihi syai'. Itu mazhab bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mai kemudian. Ibnu Abdul Bar, ahli-ahli Andalus di atas mazhab itu. Kal Muwahhidin tadi Ibnu Turmat masukkan dengan bukunya Al-Mursyidah, memasukkan pemikiran takwil dan menyatakan siapa yang tak takwil Mujassimah, dia membunuh beribu-ribu orang ahli Andalus. Kemudian berlaku khilaf dulu. Tapi untuk adil, saya bagi tahu, mazhab yang terkenal tak mau takwil, dari segi patutnya dia mazhab fiqh, dikaitkan dengan akidah juga, ialah mazhab Hanbali, dia panggil Hanabilah. Sebab itu ramai orang suka Abdul Qadir Al-Jilani, wali tu, baca buku dia, dia tak takwil dalam akidah. Kalau dia baca buku tu, keluar pula dia ahli sunnah. Tokoh Hanbali yang besar, Ibnul Jauzi, dia Asy'ariyah. Dia takwil. Dia hantam Ibnu Abdul Bar karena tak takwil. Padahal Ibnu Abdul Bar Malik. Maksudnya saya nak bagi tahu, khilaf ini qadim berlaku, merentasi aliran mazhab. An-Nawawi rahimahullah, alim ahli hadis, ada bab yang dia takwil, ada bab dia tak takwil. Ibn Hajar Al-Asqalani, ada bab yang dia takwil, ada bab yang dia tak takwil dalam Fathul Bari. So kita tak mau mengkafirkan masalah takwil dan tak takwil. Kalau tanya saya, kita kata rajih dan marjuh. Ini pandangan yang lebih aslam, ini pandangan yang lebih selamat, ini pandangan yang telah disebut oleh sebahagian orang, tapi kita tak mengkafirkan umat atas ini, seperti yang cuba dilakukan oleh sebahagian tempat. Nak merujuk pada soalan saudara tadi, Perlis ingin mengambil dada yang lebih lapang. Di dalam muktamar Chechen di Chechnya,
yang dihadiri oleh ramai tokoh-tokoh sufi dan ulama-ulama Mesir, mengisytiharkan mereka yang tidak takwil terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechen. Tetapi kemudian Muhammad Taib, Syekhul Azhar, dalam BBC kata, dia tidak, kami Azhar bari, berlepas diri daripada Muktamar Chechen, dan dia sebut tentang Salafi, dan Salafi min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pandangan dia lah. Maksudnya kita ada ruang untuk mendamaikan orang Islam. Kenapa nak mencari ruang mentakfirkan? Ini khilaf qadim yang berlaku. Ada orang nak takwil apa yang ada dalam Quran. Dia kata kalau tak takwil, nanti kita akan samakan Tuhan yang makhluk. Ada orang kata tak perlu takwil. Yang samakan Tuhan dengan makhluk tu kerana awak, dalam fikiran awak tu sama. Kalau kata Allah turun, turun atas ke bawah. Sebab awak andaikan Allah macam dengan awak. Tapi kalau awak kata Allah tu laisa kamitslihi syai', dia turun tak macam kita. Dia ada muka pun tak macam kita. Dia ada tangan pun tak macam. Laisa kamitslihi syai', Allah yang lebih tahu dengan maksudnya dalam hal itu. Kemudian khilaf mazhab tafwid, mazhab tak tawil. Ini khilaf qadim. Kesemuanya mereka ahli Islam min ahli qiblah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala baca tentang Abu Hasan Asy'ari. Ini pelajar-pelajar ni pergi library esok cari Abu Hasan Asy'ari. Baca buku, best buku. Banyak jilid. Syiar A'lamin Nubala. Al-Imam Al-Zahabi. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah, pada penghujung cerita Abu Hasan Asy'ari, dia kata Abu Hasan Asy'ari menyatakan, kami tidak mengkafirkan sesiapa pun di kalangan ahli qiblat. Ini siapa yang semayang, man shalla salatana wastaqbala qiblatana, semayang macam kita menghadap qiblat dia, kami tak mengkafirkan. Itulah iqrar dia pada akhir hayatnya. Kata Az-Zahabi, wa kadzalika syekhuna Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikianlah guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada akhir hayatnya menyatakan, aku tidak mengkafirkan sesiapa di kalangan kaum muslimin yang sesiapa yang berulang alik dia ke masjid, maka kita menyaksikan dia dengan iman. Semua takwilan-takwilan ini bertujuan memecahkan umat Islam. Semua orang, ya Rabb, sabbih isma rabbikal a'la. Tak ada kata, ya Rabb, di mana jiwa kita bila kita sebut ya Rabb? Angkat kita ke langit. Tak ada kau telah kafir kerana kau telah menjadikan Tuhan wujud bimakan. Nabi Isra dan Mi'raj bertemu Allah, oh Nabi naik ke atas, tu wujud bimakan. Syaitan memecah belahkan kita dalam hal ini. Sebab itu saya kurang berminat. Kita akan ajar manhaj ni, kita akan bagi tahu hakadha kana sya'nu jumhurus salaf. Hatta salaf sendiri ada yang takwil dan tak takwil, tapi jumhurus salaf mereka tidak cenderung untuk pergi kepada apa yang tak disebut. Tapi kita memberikan keuzuran kepada ulama-ulama Asy'ariyah kerana mereka menghadapi Mu'tazilah pada zaman mereka. Saya buat contoh yang lain. Boleh kan? Ada masa saya? Isu kitab Ihya Ulumuddin. Kita iktiraf Al-Ghazali imam kabir, imam besar. La syak. Ilmu dia yang hebat ialah di dalam ilmu usul. Kitabnya Al-Mustasfa Al-Ghazali. Sebab itu kalau orang yang mampu mulim dengan Al-Mustasfa ni, alim dia dalam usul. Alim kabir, jalil. Kata Al-Imam Al-Zahabi, wal Ghazaliyu imamun kabir. Cuma dia tambah, walaysa min sya'nil alim alla yukhti. Dan Ghazali itu imam yang besar, tapi bukanlah syarat alim itu tidak silap, kata dia. Ta'addub Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Kemudian Al-Zahabi menyebut
kritikannya pada Al-Ghazali. Tapi bukan Az-Zahabi saja. Kita diperoleh, orang kata peroleh ni tolak Imam Al-Ghazali, tidak tolak. Ihya Ulumuddin, dia menghidupkan ilmu agama, menghidupkan makna ikhlas, menghidupkan tazkiyatun nafs. Hatta ulama-ulama yang agak tegang dan keras dalam masalah. Saya baca Al-Albani rahimahullah, dia menyatakan, dia mengkritik Ihya hadis-hadis dalam, tapi dia kata ketika mentakhrijkan Ihya, aku banyak mempelajari ilmu-ilmu tazkiyatun nafs daripada Al-Ghazali. Aku dapat manfaat daripadanya. Imam Kabir. Cuma saya nak beritahu, di zaman Ali bin Yusuf bin Tasfin di Cordova tahun 400 lebih, di bawah fatwa Al-Qadi Ibn Hamdun, dia ulama Malik, mereka itu tak ada kaitan, ni cerita zaman dulu, membakar Ihya Ulumuddin secara terbuka dan mengharamkan Ihya Ulumuddin daripada semua perpustakaan Andalus. Berlaku. Ia tak ada kaitan dengan hari ini punya perbincangan, tak ada. Kerana tentang bab ruh, bab apa yang mereka tak setuju. Mereka itu bukan aliran, mereka mazhab Malik. Kerana khilaf ini saya nak cerita berlaku. Kemudian Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi datang, kemudian dia berbai'ah dengan Abdul Mu'min daripada kerajaan Muwahhidin, kemudian aliran Al-Ghazali masuk ke dalam Andalus. Kita tidak sampai tidak begitu. Kita meraihkan, memuji tulisan Ihya, tapi kita menyebut seperti Al-Iraqi menyebut. Kita sebut sebagai Al-Husaini, alim Syam menyebut. Pada Ihya Ulumuddin, Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, guru kepada Al-Imam Ibn Hajar yang meninggal pada tahun 806 Hijrah, dia takhrij Ihya Ulumuddin. Dia menyebut hadis ni dhaif, hadis ni la aslalah, hadis ni sahih. Dan dia menyebut hatta tokoh Syafi'i yang begitu mengangkat Al-Ghazali, Al-Imam As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah, dia juga menyebut tidak boleh dinafikan dalam Ihya. Memang ada hadis-hadis yang dhaif dan palsu, dan jumlah yang dia sebut yang agak tinggi. Tapi itu tidaklah menyatakan Ihya tak boleh pakai, kita tak kata. Tapi itu ilmu hadis. Kerana mereka kata, oh mereka ni kenal Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, bertasawuf dengan tasawuf Al-Ghazali. Jangan perlih tak ada tasawuf Ghazali tu. Kemudian bertarikat dengan tarikat apa lagi. Ini semua kita tidak begitu. Dada Islam yang kita pilih di negeri ini insya-Allah ialah dada Islam yang lebih luas. Kita ingin mengiktiraf orang Muslim semuanya. Kita tahu ada khilaf, dan khilaf telah berlaku, tapi kita cuba mengambil pendekatan yang terbaik. Ni pelajar-pelajar yang mai ke Perlis ni, sila baca fatwa-fatwa Perlis. Tadi pengurusi sebut tentang kunut tak kunut. Kita tak pernah kata kunut bid'ah. Kita kunut masalah khilaf. Perlis mentarjihkan kunut subuh yang berterusan, tidak ada. Kita tak kata sesat. Betul, mereka ni kata kunut sesat. Siapa kunut masuk neraka? Dia lebih laju pada kita. Semua benda-benda yang ada kaul dalam mazhab yang lain, pergi cek fatwa tu rasmi. Ini adalah masalah yang khilaf yang muktabar di kalangan ulama. Jawatan kuasa fatwa memilih, mentarjihkan, baru kita sebut bismillah perlahan. Tapi kita khilaf. Hadha khilaf. Na'tabiruhu annahu khilaf mu'tabaran 'inda ahli sunnah. Annahu khilafun mu'tabar 'inda ahli sunnah wal jamaah. Ma'a dhalika nahnu nu'akkid wa naqul tarjihuna fi hadhihi al-mas'alah kaza wa kaza. Semoga faham, boleh faham? Jadi berjiwa besar kita mudah-mudahan. Ini madrasah yang besar.
mengiktiraf keilmuan yang telah berlaku 1400 tahun lamanya. Ada masalah, tidak ada kitab yang maksum melainkan kitab Quran dan Sunnah. Kita kena akui. Hatta Ibn Taymiyah ada perkara yang dikritik dalam kitabnya. Apatah lagi buku kita kalau kita menulis. Hatta Ibn Qayyim, hatta ulama-ulama, hatta Sahihul Bukhari, dengan kita mengagungkan Al-Bukhari, kita tak boleh menafikan Ad-Darqutni telah mengkritik Sahih Al-Bukhari. Orang kata bila kita mempunyai pengetahuan yang luas, kita takkan terkejut. Orang panggil terkejut beruk. Kan? Orang kalau pergi belajar silat 1 buah tu, 3 buah tu, dia rasa dia kuat, dia balik kampung, tengok orang nak bergaduh sikit, dia pergi tunjuk kuat. Tapi kalau kita mengaji banyak ilmu pertahan diri, orang main tumbuk sampai nak tumpah ayak di meja kita pun kita boleh relax lagi. Sekali aku bangkit dan kena. Kan? Sebab kita kalau kita menghimpunkan ilmu yang luas, kita akan sabar apabila mendengar khilaf. Boleh insya-Allah. Terima kasih banyak. Dah lebih dah masa ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan memberikan kita kekuatan dalam mempelajari ilmu di sini. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi pada masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.